Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini dia laporan paling pelik. Masa sidang media ada bersama. Tiba-tiba pas kata tiada kaitan dengan Waitya Morty. Walaupun hadir dalam sidang media bersama pemimpin pasukan bertindak hak-hak Hindu, Hindraf, P. Waitya Morty pas menyangkal dakwaan terlibat dalam saman difailkan Morty terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan berkata, tindakan yang dilakukan Morty itu adalah secara pribadi. Sebagai rakyat Malaysia, kita hanya menghormati hak beliau untuk membawa perkara itu ke mahkamah dan biar mahkamah tentukan, kata Taqiyuddin. Kita PN tidak terlibat sebagai satu pihak atau satu parti kepada tuntutan ini. Itu kedudukan kita, kata Taqiyuddin yang juga Ketua WIP Perikatan Nasional pada sidang media di bangunan Parlimen hari ini. Tapi yang mengejutkan ialah, inilah sikap dia. Sudah ada bukti, menyangkallah pula. Gambar tidak pernah menipu. Biar gambar berbicara, kata netizen. Lihatlah gambar yang terpapar sekarang dalam video ini. Anda kenal siapa orang tu? Entahlah, mungkin orang atau kembar sejoli. Pelanduk dua serupa lah kan. Turut hadir Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan beberapa ahli parlimen bersatu lain termasuk Saifuddin Abdullah, Mas Emeriati Samsudin dan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal. Pada 12 Ogos lalu, Taqiyuddin yang juga ahli parlimen Kota Bahru dilihat berada bersama-sama Morty dalam sidang media yang memaklumkan tindakan saman pemula terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dalam ruangan komen. Kami benci penipu. Kita benci penipu lah kan. Tapi izinkan saya sebentar ini untuk berkongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak hebat, kita kena penyakit, kita mudah kena penyakit dan penyakit bersarang di atas tubuh badan, di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh pula, ia tidak dapat mengenal mana satu lawan, mana satu kawan, lalu menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan adanya terapi imun ini, meningkatkan imun badan kita dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana untuk mengetahui mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit kerana imun badan kita lah yang menghapuskan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita selama ini. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Dan ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk penyembuhan Anda, mungkin inilah jawaban yang Tuhan sediakan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, di hujung sidang media berkenan, Taqiyuddin juga turut menjawab soalan berkaitan undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Pemimpin PAS itu kemudiannya berdiri sebaris dengan Morty dan beberapa individu lain memegang dokumen berkaitan saman tersebut. Kehadiran Taqiyuddin yang juga Ketua WIP Perikatan Nasional dalam sidang media itu mengundang kecaman banyak pihak. Rata-rata menyifatkan PAS begitu terdesak dan tergamak bersokongkol dengan sesiapa sahaja demi menjatuhkan Anwar, termasuk Morty yang pernah dikutuk parti tersebut semasa era pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH pada tahun 2018 lalu. Dalam paparan gambar yang kita terima di dalam laporan di Harapan Daily ini, bertarik Februari tahun 2022, Februari 22 tahun 2022, Harakah Daily menulis Ramah Sami serlah sikap anti-Islam. Dan pada November 18 tahun 2018, Harakah Daily pernah juga menyatakan tajuk berita pecat dakwa gugur kerakyatan Waithy. Ini satu hantaran ataupun berita daripada Harakah Daily.
Tapi akhirnya sekarang ini mereka pula bersekongkol dengan Ramasamy dan juga Murthy. Jadi, apa sebenarnya pendirian PAS ini? Ini satu tindakan yang benar-benar terdesak. Mereka sanggup bersekongkol dengan sesiapa sahaja demi menjatuhkan Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Najib belum menang lagi. Kemarin keputusan di Mahkamah Tinggi menyatakan kekalahan kepada ataupun rayuan peguam negara, Jabatan Peguam Negara ditolak oleh mahkamah. Ramai orang sudah menganggap kononnya Najib menang. Tapi sebenarnya Najib belum menang lagi. Apabila Mahkamah Persekutuan hari ini menolak rayuan peguam negara berkait isu kebenaran untuk Najib Razak meneruskan permohonan semakan kehakiman. Ada yang bertanya, adakah ini bermakna bekas Perdana Menteri itu sudah menang dan hari ini boleh mula ditahan di rumah? Jawaban dia ringkas, Najib belum menang lagi. Dan saya tambah, hari ini dia kena balik lagi ke penjara Kajang. Keputusan Mahkamah Persekutuan hari ini hanya bermakna permohonan semakan kehakiman Najib berkaitan kewujudan titah edendum akan kena didengar semula di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Itu sahaja, tidak lebih dari itu. Keputusan hari ini hanya bermaksud Mahkamah Persekutuan menolak rayuan peguam negara untuk menghalang supaya semakan yang dikemukakan Najib itu daripada didengar di Mahkamah Tinggi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Najib masih di penjara. Sekarang saya ingin kongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak kuat lagi, kita kena penyakit. Kita susah sembuh daripada penyakit dan paling teruk sekali, kita tidak akan sembuh daripada penyakit sekecil-kecil manapun dan kita selalu sakit. Tapi dengan imun badan kita yang dipertingkatkan, diajar, dididik menjadi kuat dan bijaksana melalui terapi imun ini, imun badan kita akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita, lalu menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telepon saya yang tertera dan mungkin ini ialah jawaban kepada doa Anda selama ini untuk sembuh. Produk ini lulus KKM, diperakui halal dan juga diperakui dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkannya sekarang melalui nomor telepon yang tertera. Sekarang, saudara-saudara, seperti biasa, para penyokong tegar Najib dan mereka yang sewaktu dengan mereka, yang malangnya tidak begitu faham prosedur sebenar semakan kehakiman, bersorak gembira. Ini kerana mereka terasa tersalah faham dan menyangka Najib yang telah pun disabitkan bersalah sebulat suara oleh 9 orang hakim dalam kes jenayah keuangan terbesar di Malaysia. Jenayah kleptokrat, bahasa mudah jenayah songlap uang rakyat, melibatkan SRC Internasional, anak syarikatuan MDB pada masa Ria, telah menang dan boleh mula menjalani hukuman penjara di rumah. Sorry guys, not too soon. Saya banyak mengendalikan kes semakan kehakiman dahulu dan saya tidak pelik dengan keputusan Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan kerana apa yang berlaku sekarang ialah banyak lagi benda yang akan menyusul. Dalam permohonan semakan kehakiman ada 2 peringkat level yang Najib kena tempuh. Peringkat pertama, dia perlu dapatkan kebenaran leave dari mahkamah untuk membolehkan mahkamah dengar permohonan dia untuk dengar merit semakan kehakiman itu. Dalam kes Najib, asalnya kalah di Mahkamah Tinggi, dia tidak dapat kebenaran. Selepas itu, dia merayu ke Mahkamah Rayuan dan dia menang. Keputusan majoriti memihak kepada Najib. Maknanya, Mahkamah Rayuan putuskan sepatutnya Mahkamah Tinggi harus kena bagi kebenaran kerana ada kes. Selepas itu, Kamar Peguam Negara AGC memfailkan rayuan ke Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan tersebut. Dan hari ini Mahkamah Persekutuan tidak benarkan rayuan AGC dan minta kes didengar semula di Mahkamah Tinggi. Selepas di Mahkamah Tinggi akan mendengar semula sama ada permohonan semakan kehakiman Najib itu benar-benar bermerit atau tidak bermerit, itu prosedurnya.
Sama ada Najib menang atau kalah di Mahkamah Tinggi di pusingan kedua nanti, kemungkinan besar akan ada proses rayuan sekali lagi, baik di Mahkamah Rayuan maupun Mahkamah Persekutuan. Jadi Najib kena tunggu lagi tidak tahu hingga bila. Sementara itu, kita semua tahu Najib masih ada baki beberapa kes lagi yang melibatkan kes jenayah dan juga kes sivil yang ada kaitan dengan 1MDB. Setakat ini, semua pihak yang terbabit dengan jenayah 1MDB di beberapa negara luar semuanya telah disabitkan bersalah. Dan setakat ini kita juga tidak dengar lagi mereka ada meminta supaya dia menjalani hukuman penjara kat rumah. Apapun, kes Najib sentiasa menarik untuk diulas. Ditulis oleh Muhammad Hanifah Maidin, bekas Timbalan Menteri Undang-Undang. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.